الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, hari ini 27 Rabiul Awal 1436 Hijrah bersamaan dengan 18 Januari 2015. Kita teruskan dengan kaedah yang ke-30. Betul? Ya? Daripada kitab Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah wal Furuq wat Taqasimul Badi'atun Nafi'ah, karangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ataupun As-Sa'di rahimahullah. Kaedah yang ke-30 berbunyi: asy-syuraka'u fil amlaki yashtarikuna fi ziyadatiha wa nuqsaniha wa yashtarikuna fi at-ta'mir al-lazim wa tuqassatu 'alayhim al-masarif bihasabi mulkihim wa ma'al jahli bimiqdari mali kullin minhum yatasawawna ataupun yatasawuna. Para rakan kongsi dalam sesuatu pemilikan berkongsi dalam penambahan dan pengurangan, dan berkongsi dalam pembinaan yang perlu dan dibahagikan perbelanjaan menurut pemilikan mereka. Dan bila tidak diketahui kadar pemilikan setiap seorang, maka mereka dikira secara sama rata. Okey, faham kot insya-Allah kan? Okey, ini kaedah ini, dasar ini merangkumi pelbagai perkara. Okay, dan terus Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyatakan contoh-contoh. Okay, jika rumah yang dikongsi perlu dibina kembali dan salah seorang rakan kongsi enggan, maka dia dituntut untuk berkongsi. Walaupun jika dia berseorangan, walaupun bukan walaupun apa dia, apa nak sebut, akan tetapi jika dia berseorangan, dia tidak dipaksa. Okey, maksudnya sekarang ni, ini adalah kaedah berkaitan dengan perkara yang dikongsi bersama. Tak kira lah sama ada kereta, apa lagi rumah lagi, apa dia, bisnes dan sebagainya. Kalau perlu ditambah baik, maka semua rakan kongsi perlu berkongsi untuk memberi apa-apa yang patutlah kan, untuk penambahbaikan. Okey. Dan jika macam kat sini, salah seorang rakan kongsi enggan, maka dia dituntut untuk berkongsi. Maksudnya dia dituntut ni maksudnya oleh pihak yang sekiranya rakan kongsi itu pergi berjumpa dengan satu pihak untuk nak memutuskan urusan mereka kan, contohnya mahkamah kan, ataupun kadang-kadang tak sampai mahkamah kan, sampai pergi jumpa siapa, ketua kampung kan, tak pun pergi jumpa pakar rujuk, ustaz mana-mana kan. So apa nak kena buat, pihak itu perlu menuntut kan. Dalam bahasa lainnya ialah memaksa. Okay? Perlu memaksa rakan kongsi yang enggan itu untuk keluarkan juga bahagian dia. Okay? Baik. Kemudian disebutkan di sini, ma'annahu law kana wahdahu lam yujbar. Walaupun jika dia berseorangan, dia tidak dipaksa. Betul lah walaupun ni, kalau tak silap kan, betul. Walaupun maknanya kalau rakan kongsi dia dipaksa lah kan, katalah rumah tu perlu penambahbaikan sebanyak RM50,000. Okay, bahagian mereka adalah setengah-setengah, jadi seorang kena bagi RM25,000. Tapi kalau rumah tu perlu penambahbaikan dan yang memilikinya hanya seorang sahaja kan, kat situ dia kena tak? Dia kena paksa tak? Tak kena lah, pasal kalau dia tak nak kan, kalau dia tak nak lah. Tapi kalau ada dua orang, seorang nak,
okey, dan benda tu perlu, maka seorang lagi perlu juga. Dia tak boleh buat macam nak baiki tu 50,000. Kalau baiki hanya 25,000, dia takkan sempurna kan. Jadi kena baiki 50. Jadi bila nak buat yang tu dan diperlukan, maka hendaklah mereka berkongsi dalam penambahbaikan tersebut. Okay. Dan pihak yang diminta untuk jadi orang tengah dalam situasi salah seorang rakan kongsi tak nak kongsi, maka pihak tu perlu apa? Perlu paksa kan. Bahasa lainnya tuntutlah kan. Okay. Kena pastikan mereka berkongsi dalam perkara tersebut. Okey. Ini kerana sesuatu perkara itu jika berkaitan dengan hak orang lain, maka wajib padanya apa yang tidak wajib pada perkara yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maksudnya, kalau kita seorang je yang memiliki benda tu kena repair, tapi kita tak ada repair, tak apa, tanggunglah. Tapi kalau hak tu adalah hak ramai, ataupun yalah dikongsi oleh katalah 5 orang, 10 orang. Okey. Bila berlaku sesuatu, dia akan tanggung berapa? Siapa yang akan tanggung? Semua akan tanggung kan. Contohlah yang kita fikir agaknya sekarang ni, apa yang dalam sekarang ni pembentungan. Tahu pembentungan tu apa? Tahu kan? Apa dia? Macam indah water tu lah. Pembentungan kalau rumah kita seorang je, tak apa lah, tak nak buat pembentungan pun kan. Lepas tu tarik tu, minta maaf sebut lah kan, tarik tu dia bubble up ke tak, itu nasib lah kan. Pasal kita seorang. Tapi kalau pembentungan itu ada berapa rumah, perumahan teres yang katalah bahagian kita tu 20 rumah, kita tak nak bayar, sedangkan kita kena bayar untuk nak pastikan semuanya lancar. Okey, boleh tak pihak tu tuntut? Boleh. Pasal dia berkait dengan maslahah orang ramai ataupun rakan kongsi yang tak dapat dibuat kecuali dengan setiap seorang bagi. Sama juga macam kalau ada gated and guarded kan, ataupun guarded lah, tak gated tak apa, guarded. Jadi kena bayar, dia panggil apa? Yuran penyelenggaraan, maintenance. Okay. Seorang tak nak, tak apa lagi. Tapi kalau berapa ramai yang daripada 100 orang tu 10 orang tak nak, lepas tu dia berjangkit pula jadi 20 orang tak nak kan. So boleh tak tuntut? Dengan cara contohnya, siapa tak bayar, dia parking kat luar kan. So benda dia bilang itulah, siapa tak bayar, sampah dia tak diambil. Boleh tak? Boleh. Okay, mengikut kaedah ni lah. Jadi kita faham kalau seorang-seorang, nasiblah kita boleh lah nak berzuhud kan. Tapi kalau ramai-ramai, saya nak zuhud, saya tak nak bayar, biar nak rosak ataupun biarlah berbau sikit pun tak boleh, pasal dia berkait dengan orang ramai. Kalau berkait dengan orang ramai, kita kena buat cara benda itu berkait dengan orang ramai. Okay. Begitu jugalah wajib ke atas rakan kongsi, para rakan kongsi, maksudnya ramai lah, untuk membiaya perkara-perkara yang dimiliki daripada binatang, perkara-perkara yang dimiliki. Okay. Perkara yang dimiliki itu apa dia? Binatang ternakan dan manusia. Okay. Adakah kita memiliki manusia, ada tak? Sekarang tak ada. Kat Malaysia tak ada kan. Tapi dekat Mauritania ada lagi. Siapa-siapa yang nak pergi beli boleh pergi sana. Mauritania, Shinqit. Okay. Bahasa Arabnya panggil Shinqit. Bahasa Jawanya Mauritania kan. Okay. Masih lagi ada kat sana. Okay, hamba nak beli, jual beli tu, kalau siapa-siapa yang perlu nak bebaskan hamba, pergilah kat Mauritania, bebaskanlah hamba kat sana. Okay. Jadi kalau dimiliki dan dimiliki secara kongsi, maka kalau perlu nak bagi nafkah, perlu beri mengikut kadar pemilikan. Okay. Ada orang tu dia mungkin bila masa beli tu, maksudnya katalah binatang kan, binatang ternakan, seekor unta apa? Lembu lah apa? Tak bisa beli lembu. Kalau kambing apa? 900. Okay, kambing 900 ni kan, nak beli, kita pun kumpul. Saya ada 200 kan, seorang kat sini ada 300, seorang lagi dia ada berapa lah? 100, seorang lagi 50 kan. Akhirnya dapatlah 900 tu. Okay. Beli tu nak jaga dia kan. Jadi kalau nak kena beli makanan macam mana? Ikutlah kadar tadi tu. Siapa yang bahagian dia 400, dia kena kita letak 1000 lah senang kan. 1000, maka 400 tu artinya 40%.
Makanan tu harganya 100, dia kena bayar RM40. Pasal bahagian dia 40%. Yang RM50 tu, yang bahagian dia RM50 kan. So mungkin mata ikut bahagian dia. Dia kena buat apa? Kena bagilah RM50 punya berapa persen dia jadi berapa? 5%. Tak, RM50. RM50 dia akan jadi berapa persen? 5% kot. 5%. Okey. Jadi begitulah caranya. Sama juga dengan manusia, kan? Ada orang kita nak bebaskan hamba, kita kumpul duit untuk bebaskan. Okay? Dan membebaskan hamba memang digalakkan dalam Islam. Ada orang mempertikaikan agama Islam ni, menggalakkan penghambaan. Okay? Kerana banyaklah maknanya dibenarkan. Jadi bila dibenarkan itunya menggalakkan, tak semestinya. Okay? Jadi bila ini salah satu syubhah ataupun syubhat ni artinya apa ni? Bagi bahasa mudah sikit. Kekeliruan kan yang diutarakan oleh sesengah pihak seperti golongan orientalis. Okey, saya nak cerita sikit. Orientalis ni mengaji dia, kalau banding dengan ustaz-ustaz kita, kalah ustaz-ustaz kita. Kan? Kalau ulama tu mungkin dia menang lagi lah. Kan? Tapi kalau dengan ustaz-ustaz ni tak ada. Banding dengan orientalis menang dari sudut pengajian, masa yang diberikan. Okey. Ustaz-ustaz, syekh-syekh masa dekat Madinah dulu, mereka mengatakan untuk nak belajar ataupun nak masuk gerakan orientalis ni, masa yang diberikan, maknanya kena janjilah, seolah-olah janji, masa anda beri kepada kami untuk latih anda adalah 20 jam. Dalam satu hari tu apa? 20 jam. So rehatnya 4 jam. Kita nak bagi 4 jam tu pun, ya Allah, kata kan, banyaknya 4 jam. Ustaz, kena belajar 4 jam satu hari. Tak banyak, kurang sikit Ustaz. Kan saya kalau sejam tu okey lah kan. Sehari sejam sikit-sikit kan. Tapi kalau 4 jam sehari pun dah letih dah, saya pening kepala saya. Dia orang tak 20 jam. Okey. Rehatnya 4 jam. Ibaratnya gitu. 20 jam tu adalah untuk pengajian. Okey. Jadi mereka antara syubhat ataupun kekeliruan yang mereka cuba lontarkan ialah berkenaan dengan apa tadi saya sebut, penghambaan dalam Islam. Okay, mereka mengatakan Islam menggalakkan penghambaan, sedangkan tidak begitu. Okay, Islam membenarkan penghambaan pada kes-kes tertentu, tetapi pada masa yang sama menggalakkan pembebasan hamba. Sebab tu banyak kafarah kan, nak nak tebus dosa, nak tebus kesilapan, banyak dikaitkan ataupun dibuat dengan membebaskan hamba. Kan, tahrirul raqabah, membebaskan. Raqabah ni apa dia panggil lah, tengkuk. Maknanya seorang dibebaskan seorang. Okay, so dalam Islam akhirnya tak ada. Dan di situ juga kalau kita nak kaitkan, kalau nak balas balik, dalam Islam ada sistem faraid. Faraid adalah pembahagian harta pusaka. Dan dalam sistem harta pusaka ada satu kehebatan, iaitu taksib. Dan dalam taksib itu ada satu lagi kehebatan, iaitu maula. Kan? Tahu kan maula tu? Maula dah sebut kan? Banyak kali saya dah sebut. Rasanya kat sini pun dah sebut dah. Maula ni hamba yang dibebaskan dan juga tuan yang membebaskan. Namanya maula, sama. Okay. Jadi kalau seorang saya ulang balik lah kan. Kalau seorang tuan ni dah bebaskan hamba dia, okay, hambanya tu berusaha akhirnya jadi multi millionaire. Okay. Tapi dalam satu aksiden semua mati kecuali dia seorang. Okay. Lepas tu tak lama lepas tu dia pun meninggal juga. Jadi harta dia siapa ambil? Tak ada orang, keluarga tak ada. Okay. Cari dia ada maula dia tu yang papa kedana tu kan, yang miskin tu, dialah yang akan mewarisi daripada maula tersebut. Ini sistem apa? Sistem Islam yang menunjukkan seorang hamba tu dia ada kaitan, kan, dikira juga. Kalau dibebaskan ada perkiraannya. Kita kata, itu untung tuannya. Kita cakap pada dia balik semula, begitulah sebaliknya. Artinya, kalau tuan yang membebaskan, kan, berlaku pada dia kemalangan, semua meninggal, dia seorang. Seminggu lepas tu dia pun meninggal juga. Tak ada dah, keluarga semua tak ada. Siapa dapat? Hamba ni tadi tu yang dia bebaskan, dapat harta tu. Tiba-tiba jadi kaya. Okey.
Jadi itu mungkin antara fakta yang kita boleh guna untuk nak lawan balik semula tuduhan, kekeliruan, syubhah yang dilontarkan oleh golongan orientalis dan lain-lain berkenaan dengan perhambaan dalam Islam. Okey. Teruskan lagi. Jika perlu dibina sungai atau perigi atau tanah, mereka perlu membinanya mengikut kadar pemilikan. Kan, kongsi beli tanah. Kan, tengah tanah tu ada perigi. Kan, ataupun ada sungai. Jadi sungai tu nak kena baiki. Macam mana nak buat? Ikut kadar pemilikan. Ada kalau 5 orang, seorang tu ada 40%, seorang lagi 20%, seorang lagi 10%, seorang lagi 25%, seorang lagi 15%, bagi-bagilah mengikut percentage setiap seorang tu. Okey. Tiada beza antara hak milik bebas maupun wakaf. Hak milik bebas maupun wakaf. Okey. Maksudnya kalau dari sudut hak milik bebas ni, hak milik biasa lah. Hak milik biasa ni kita berkongsi pada hak milik yang bebas, yang biasa ni. Okey. Dan kita berkongsi pada wakaf. Sama juga begitu. Urusannya perlu mengikut kadar pemilikan ataupun kadar wakaf tadilah. Okay? Kalau tak ada orang lah, kalau katalah tak ada orang nak baiki, kita yang mewakafkan tu kita kena baiki, okay? Mengikut kadarnya. Itu yang saya faham. Teruskan lagi. Begitu jugalah dituntut daripada seorang jiran untuk membantu pembinaan jirannya jika mereka berkongsi keperluan. Macam apa? Macam apa yang kadang-kadang kita berkongsi ni, dinding pagar kan, pagar yang tengah-tengah tu dia rosak kan. Jadi kita kena kongsi bersama untuk baiki. Kalau bahagian dia saja yang rosak tak apalah, tapi satu, kadang-kadang rumah sekarang ni gitu kan, rumah teres tu yang tengah tu dia kita tak tahu ini hak kita ke hak dia. Maknanya apa? Maknanya hak bersama. Yang belah sini dengan belah sini hak bersama lah. Yang depan tu hak kita lah. Jangan rosak depan tu, dia pun kena bayar juga. Tak ada lah kan. Yang belah sini dengan belah sini ni. Okay? Katalah rosak, banjir ke apa semua, benda tu rosak. So macam mana? Siapa yang nak kena tu? Boleh tak? Oh tusung kan? Boleh kan? Boleh. Ataupun dia jatuh belah mana? Jatuh belah sana, kau yang kena repair. Jatuh sini aku repair. Boleh tak? Tak. Dia kena repair bersama. Okay? Dan bila repair bersama, nantinya kena bayar lah. Berapa kos dia? 1,000, 500. Okay? Satu lagi kat sini dinyatakan satu perbincangan. Jika yang berada jiran yang berada di kawasan tinggi dituntut meletakkan penghadang yang melarangnya daripada melihat jirannya yang berada di kawasan rendah, kerana kemudaratan harus ditolak secara syarak, secara agama. Maksudnya apa? Apa isu kat sini? Hak yang mana satu? Panggilan yang duduk di kawasan. Yelah, hak yang mana satu? Maksudnya hak makan ke, hak minum ke, hak apa? Privacy. Okay, privacy bahasa Jawanya apa? Bahasa Melayunya lah, apa dia? Privacy, tahu kan? Hak peribadi. Maknanya kita tak nak orang tengok dalam rumah kita. Sebab tu disyariatkan istizan, minta izin kan, bagi salam, Assalamualaikum. Okay? Sambil bagi salam tu tengok dalam, boleh? Kan? Assalamualaikum, tengok gitu. Boleh? Tak boleh. Innama ju'ilal istizan min ajril basar. Dijadikan minta izin untuk urusan mata. Maknanya supaya mata tu kalau dibenarkan izin baru masuk. Okay, masuk pula kita pun cari tempat duduk yang paling best, tu duduk tak boleh. Kan tunggu dulu kan. Dia nak suruh duduk kat mana, kita duduk. Tak pun kita dah duduk dah. Kata boleh pindah sini tak? Jawapannya ialah boleh. Jangan kata tak boleh kan. Tu soalan tu bukan soalan nak jawapan. Soalan tu soalan adab supaya kita berubah. Okey? Baik, lepas tu jadi kat sini siapa yang rumah dia tinggi sikit kan, biasanya dia akan nampak lah kan yang bawah. Okey, jadi kat situ dia kena letak sesuatu supaya dia tak nampak. Privacy jiran dia perlu dijaga. Okey. Kemudaratan harus ditolak secara syarak. Ada masalah ke kalau privacy jiran tidak dijaga? Adalah mudarat kan. Maknanya mungkin ada aurat yang ternampak dalam rumah dia. Jadi semua tu perlu dijaga, okey, dan diletakkan penghadang. Begitu jugalah jika bertambah perkara-perkara yang dimiliki secara kongsi itu dari sudut objek ataupun fizikal lah, okey, dari sudut sifat, pertambahan berterusan atau berkala atau pendapatan maupun berkurangan,
maka para rakan kongsi berkongsi dalam segala penambahan dan pengurangan. Okey, ini dia kenyataan lah. Tak apa, tengok contoh. Dengan contoh kita faham insya-Allah. Orang yang dibekukan hartanya. Okey, ini contoh kan, orang yang dibekukan hartanya. Jika datang orang yang memberi hutang menuntut harta mereka, jika hartanya tidak mencukupi untuk membayar hutang mereka, maka dibahagi-bahagikan kepada mereka menurut kadar hutang daripada mereka, kadar hutang yang mereka berikan kepadanya. Ni biasanya orang yang muflis kan. Bila muflis, hartanya dibekukan. Okey, kalau kat sini mafhumnya ialah bila dibekukan, berada di bawah kerajaan lah. Ini kerajaan yang akan uruskan. Jadi bila datang pemihutang, maknanya pemberi hutang datang nak tuntut. Okey, tuntut menuntut, tengok harta tak mencukupi. Okey, dia hutang daripada mereka 100,000. Harta yang dia ada adalah 50,000. Okey, jadi bila harta dia dibekukan 50,000 tu kerajaan jaga. So macam mana? Yang datang nanti nak tuntut kira-kira ni kita bagi tempoh, contohnya kan untuk orang tuntut, tengok dah 100, yang ada ialah 50. Jadi yang kena buat ialah dibahagikan kepada mereka menurut kadar. Kadar ni maksudnya percentage hutang mereka. Faham ya? Bila campur tu, setiap seorang ada percentage kan. Pemberi hutang ada yang bila dia bagi berapa 20,000, daripada 100 artinya berapa? 20%. Kan? Begitulah seterusnya. Ada yang 20%, 30%, 10%, 15%, 25%. Okay? Ada tak 100,000? Tak ada. Yang ada 50. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Okay, apa yang sepatutnya dia dapat? Cuba. Siapa nak sambung? Boleh? Apa kena buat apa? Dia kata kat sini, dibahagikan kepada mereka menurut kadar hutang daripada mereka. Maksudnya apa? Persentage hutang yang mereka berikan kepada hutang. So kalau asalnya daripada 100,000 dapat 20,000 ataupun dia bagi 20,000. Kalau 50,000 jadi 10,000. Begitulah. Okey. Dan bila benda ni berlaku, kan? Benda ni berlaku, kalau dengan mengikut kaedah ni, selesai, kes dah habis. Maknanya perlulah redha kat sini. Redha tak redha, dia dah diputuskan tu kira halal lah kan. Begitu. Boleh tak nanti dia kemudian dah kaya balik, pergi tuntut balik yang 10,000 tu kau tak bagi lagi. Kan? Dah tak ada, dah habis, kes dah habis. Okey. Tutup kes dah habis. Okey. Begitu jugalah permasalahan al-aul apa dia baca ni? Al-aul, okey. Al-aul dalam faraid. Okey. Dikurangkan segala bahagian menurut setiap seorang, manakala ar-rad ditambah segala bahagian. Okey, dalam faraid al-aul ini ialah bila harta kurang. Macam mana harta boleh kurang? Bila orang yang nak menerima bahagian dia tu jadi banyak pula. Faham tak? Siapa faham matematik kat sini? Ya. Masalahnya saya tak faham tapi saya boleh sebutlah, kan? Katalah bila campur tu, bila bahagian yang dapat 1/6, dapat setengah, dapat 1/4 semua tu, bila campur tu dia lebih dari 1. Maknanya dia lebih dari macam mana? Dia lebih dari bahagian yang ada tu. Sepatutnya bila campur tu dia jadilah katalah 100 kan. Ni lebih jadi 120, 130. Kan? So nak buat macam mana? Harta tu dikembangkan. Bila harta dikembangkan, jadi bahagiannya menjadi banyak ke sikit? Sikit lah kan? Okay, maknanya asalnya saya dapat banyak ni, kan, banyak ni. Okay. Tapi disebabkan ramai orang minta, okay, bila macam mana nak sebut bila harta tu kita kalau betul bahasa saya lah, kita kembangkan, bahagian kita sebenarnya jadi sikit. Kerana apa? Akan merangkumi pihak yang tak dapat. Okay. Sepatutnya 100 bahagian, tapi dah ada 120 bahagian. Ya, daripada yang tu, daripada 100 kita nak besarkan lagi, jadi 120. Bahagian kita jadi kecil. Okay. Ataupun sekarang ni macam ni, terbalikkan balik semula. Apa dia? Bila itu adalah al-aul, yang sikit tak cukup, kita nak cukupkan. Yang kedua ialah rad. Rad ni diberi kembali. Al-aul ni maksudnya tak cukup. Okay. Rad ialah ditambah segala bahagian. Okay. 100, tapi yang menuntut hanya 80.
Yang 60 lagi balik semula. Jadi banyak lah kan. Itu maksud dia kat sini. Okay? Jadi sebagaimana bila ditambah kita redha, kan, begitu jugalah semasa dikurangi kita lagilah kena redha, kan. Jangan pula masa tambah tu saya okey, kalau tambah tak apa, tapi kalau aun saya tak terima, kalau rad saya terima. Tak boleh macam tu. Okay? Dia sistem tu kena ada. Maknanya untuk nak selesaikan masalah, kadang-kadang sistem tu dia kena juga atas kita lah. Maknanya sistem tu akan seolah-olah ada kekurangan, okay? Pada hak kita. Itu benda biasa, okay? Itu benda biasa. Dengan itu, jika diketahui kadar setiap seorang daripada rakan kongsi, maka hendaklah diambil kira. Jika tidak, maka dihukum antara mereka secara sama rata. Okay? Apa maksudnya kat sini? Macam tadi, asalnya beli kambing tadi, kan, asalnya beli kambing ada yang RM400 bayar, yang RM200, yang RM100, yang RM50 pun ada, kan. Peringkat datuk semua tahu. Okay? Kambing tu daripada seekor, dia beli 2 ekor pada persentage yang sama. Faham ya? Maknanya ekor yang kedua, kambing yang kedua tu beli pun sama juga, sama tadi 400, kan, dengan 200, 50 dan seterusnya lah. Okay. Peringkat datuk tahu kambing jantan, kambing betina dia beli. Okay, lepas tu beranak. Persentage-nya berapa? Sama tadilah. Ada yang bayar 40%, ada yang bayar 5%, ada yang bayar 20% dan seterusnya. Peringkat atuk tak ada masalah. Siapa yang peringkat anak, dia dah mula, kan, atuk pun tak beritahu, kan, tiba-tiba atuk tu naik kapal terbang, kapal terbang tu hilang. Jadi peringkat bapak dia atuk, kan, peringkat bapak tu ni harta yang banyak ni semua punya. Ya, bapak-bapak kita lah, maksudnya atuk kepada cucu yang ada ni, kan. Maknanya peringkat datuk tu dah semua dah katalah hilang dalam kapal terbang tu. Peringkat bapak ni tak tahu berapa bahagian, kan. Tapi duk rasa-rasa macam bapak aku banyak ni bahagian dia, kan. Tapi tak ingat berapa. Lebih kurang agaknya berapa. Lebih kurang kita letaklah lebih kurang, kan. Ingat-ingat lupa lagi. Okey. Yang 5 bahagian tu mungkin bahagian jadi 10 agaknya, kan. Yang 40 tu jadi 30, kan. Aku rasa 40 ambil 30 lah, kan. Okey. Katalah begitu. Lepas tu hilang sekali lagi. Peringkat cucu ni pula ataupun peringkat anak, kan. Peringkat anak ni dah tak tahu langsung. Tahu berapa? Tak tahu, kan. Allowance yang mereka dapat pun daripada kambing punyalah banyak tu, kan. Sebesar satu taman tun ni kambingnya, kan. Okey. Tapi tak tahu berapa. So macam mana nak buat? Berapa orang ada ni? Berapa keluarga? 5 keluarga tu dah jadi berapa dah? 5 keluarga tu jadi berapa dah? Okey. Ataupun kalau kekal daripada 5 keluarga, okey, kita bagi 5 bahagian, dia senang. Bagi 5 bahagian. Setiap keluarga tu tak kira lah kau orang berapa dalam tu. Setiap keluarga tu kena bagi berapa? 20% untuk biayai ladang kambing tu. Kalau berlaku gitulah, tiba-tiba tak tahu, kan. Okay. Ada tapi tiba-tiba hilang. Okay, ada tiba-tiba kertas hilang, ada tiba-tiba hilang ingatan, kan. Berlaku juga, kan. Kadang-kadang kertas dia tak tulis. Ada setengah orang kawan-kawan saya, ustaz-ustaz saya dulu, dia kata pakcik ada di kalangan pakcik mereka semua benda dia orang hafal dalam perniagaan. Okey, dia tahu siapa yang hutang, siapa yang kena bayar ni berapa, apa semua dia ingat. Jadi bila dia dah tua, kalau keluarga semua minta lah, kan, pakcik tolonglah tulis. Tak aku ingat semua. Kata pakcik ingat memang tak apa, tapi katalah kalau pakcik padam bila-bila. Kalau pakcik padam, siapa yang ingat tengok ni? Kami tak tahu siapa yang ingat. Sebab itulah barulah dia okey betul juga, tulis balik, kan. Kalau sebab tulis, kalau katalah tak sebab tulis, masa itulah dia akan kaedah-kaedah ni boleh diaplikasikan. Okey. Ada soalan? Orang A yang pertama tu mungkin 99% lah letak, orang B 1% tu. Macam contoh untuk bila macam kena cukai, untuk kes cukai lah, orang A macam nak kira macam nak tanggung je cukai tu untuk dia seorang, walaupun mungkin yang B tu ada bahagian juga. Dia ada bahagian, tapi mungkin income dia lagi tinggi daripada macam perniagaan orang tu buat asing. Tapi yang B tu mungkin perniagaan dia untung lebih banyak pada orang A. 1% untung banyak daripada 99%. Boleh jadi ya? Boleh jadi. Saya tak tahu, nampak macam mustahil, kan. Dia syarikat tapi perniagaan yang lain. Syarikat yang sama tapi urusan perniagaan yang berlainan.
Dan orang B tu walaupun 1% tapi keuntungan dia mungkin lebih. Tapi yang A tu mungkin kadang-kadang kurang atau kadang-kadang tinggi, tapi dia nak tanggung untuk cukai tu. So boleh ke lepaskan Boleh. aja macam tu? Tak ada masalah. Kalau nak tanggung tak ada hal, boleh aja. Itu bergantung pada kesanggupan aja. Kalau nak, kalau dia nak kata zakat kat sini semua saya bayar, okey, tak ada hal. Siapa ada zakat kat sini saya bayar, contohlah kan. Yang satu masa nantilah kan. Kan, kata saya nak bayar, okey, tak ada hal. Kalau berkaitan dengan harta boleh yang tu. Dia yang tak boleh ialah macam puasa kat sini saya nak bayar, tak, itu tak ada. Puasa wali dia ataupun dia punya keluarga. Okey, tapi kalau contohnya siapa yang tahun ni contohlah kan, siapa yang ada anak tu, akikah ni saya sponsor, boleh tak? Boleh aje, kenapa tak boleh? Okay, maknanya sah, benda tu sah. Bila dia sponsor yang tu, maka orang kata suami isteri yang ada dapat anak tu tak payahlah, pasal kawan tu dah sponsor dah. Okay, tapi masalahnya ialah kalau tak ada yang sponsor, okay, dan macam tadi tu, dia akan jadi masalah. Kalau itu tak ada masalah, dia akan jadi masalah sekiranya yang 99 ni dia tak nak bayar, dia nak bayar 50-50. Kita kongsi kan? Kongsi, betul? Okay? Jadi tak usah kira lah yang tu. Sekarang ni kita kira kongsi, okay? 50-50. Okay? Kalau dia bagi, maknanya memang saya beli 99%, awak beli 100%. Tapi lepas tu saya dah bagi dah. Saya dah bagi. Bahagian saya yang 49 tu saya bagi kat awak free. Tu tak apa lah. Dah jadilah 50-50. Tapi masih lagi 99 adalah saya, 1% adalah awak. Maka nak bayar pun 99 satu lah, 99 dan 1. Ataupun kita besarkan sikit lah, 90-10. Okay? Kalau tak nak bayar. Tapi kalau dia nak bayar, katalah yang 10 tu sendiri pun nak bayar. Yang 10 tu dia kata, tak apa, tahun ni aku bayar. Kan? Pasal ada bisnes lain bagus, bisnes kau yang 90 ni pun tak jalan sangat kan. Okay, tak apa, aku nak bayar. Silakan. Kan? Tiap-tiap tahun bayar pun tak apa kan. Dia tak ada masalah. Okey. Baik. Kaedah yang ke-31. Qad tataba'adul ahkamu bihasabi tafawuti asbabiha. Hukum-hukum boleh terbahagi, beberapa bahagian mengikut kepelbagaian puncanya. Kepelbagaian punca-punca salah, sepatutnya satu puncanya. Kepelbagaian puncanya. Okey. Jadi bila ada satu hukum, kemudian dia berkait dengan beberapa kalau dalam bahasa Arab sebab, ataupun saya terjemah kepada punca, beberapa punca. Okey, punca halal, punca haram. Kan? So nak buat macam mana? Ini dah. Kita tak boleh hukum sama rata. Kan ada contohnya perniagaan itu ada sebahagian rakan kongsi bagi harta halal, yang ni bagi harta haram. Kan? So berapa ni kira halal ke haram? Kita kena tengok berapa. Kalau 30% yang halal, 30% lah yang halal. 70% itu adalah haram. Itu cara kita nak bahagikan halal haram tu. Okey. Macam contohnya kan, kita dapat duit simpanan tu, okay, kita letak di tempat yang tidak apa dia panggil lah, tak ada board of syariah tu kan. Okay, maknanya tak lagi diconsider sebagai halal. Okay. So yang kita dapat ialah duit dividen riba tu. Okay, pokoknya halal tak? Halal. Okay. Yang tambahan tu buah, kan? Buah lagi buah. Kan dia panggil apa? Bunga. Buah. Buah lah bunga buah, kan? Buah lagi bagus kan. Tak apa. Okay. Yang tambah tu. Okay. Kita dapat 100. Yang bunganya letaklah berapa? 10 kan? 10,000. Mana yang halal, mana yang haram? Kalau boleh dibezakan, maka ni 100 ni halal, yang 10 tu haram. Okay, so haram buatlah cara harta haram. Jangan yang haram tu buat cara nak bina masjid dengan harta haram, tak boleh lah. Tapi nak bina tandas, nak bina apa lagi ya? Jalan raya dan sebagainya. Okay. Dia bahasa Arab sebut al-marafiqul ammah. Kegunaan awam ni, itu tak ada masalah. Okay. Tapi dalam kes katalah pelaburan duit tu adalah bercampur dan dapatlah dikenal pasti lebih kurang pelaburan itu kalau 100% hasil pelaburan, yang halalnya 70,
yang haramnya 30. So daripada dividen ataupun daripada keuntungan yang diberikan RM10,000 itu, berapa yang halal, berapa yang haram? 7,000 halal, 3,000 haram. Okey, haram. Okey, 3,000 tu haram, tak boleh guna. Bukan tak boleh guna. Tak boleh guna untuk kita dan tak boleh guna untuk urusan keagamaan. Tapi kalau urusan keduniaan tak ada masalah. Okey. Baik. Ya, lebih kurang itulah maksudnya. Ini merupakan satu kaedah yang teliti. Okey. Yang menuntut pengetahuan terhadap punca permasalahan dan pengetahuan terhadap sebab-sebab ataupun ilal, sebablah lebih kurang, dan hikmah-hikmah ataupun mungkin hukum kat sini, minta maaf, sebab dan hukum. Okey, apa sebab dia, apa hukumnya, ubah hikmah kepada hukum. Okey, kenapa teliti? Pasal kita kena tahu. Orang datang, ustaz, saya dapat duit ni, apa hukum dia? Kalau banyak apa? Halal. Kan? Dengan syarat bagi saya sikit. Dia bukan itu. Dia kalau banyak tu bukan masalah banyak sikit. Masalahnya dapat dari mana? Dapat dari mana? Okey, kalau dapat dari punca yang ada juga yang haram, ustaz, yang halal pun ada. Okey, yang haram tu berapa peratus? Anggarkan, letak berapa peratusan dia. Okey, yang halal berapa peratus? Daripada situ baru kita boleh keluarkan hukum. Okey. Ini contoh-contoh yang diberikanlah dalam urusan persaksian. Kemudian sebab-sebab dan hukum-hukumnya. Okey. Lalu kesan-kesannya dikaitkan dengannya. Maksudnya kesan daripada sebab yang halal, sebab yang haram ni dikaitkan dengan hukum kita. Okey. So kita akan sebutlah ataupun punca 30% yang haram ni menyebabkan hasilnya 30% tak boleh digunakan. Okey, ataupun haram. Okey, lebihnya tak apa. Antara contohnya adalah dalam urusan persaksian. Jika naik saksi seorang lelaki dan dua orang perempuan, atau lelaki yang adil, seorang lelaki yang adil, dan bersumpah bersamanya tuan punya harta, maka sah pemilikan harta itu kerana sempurna nisabnya. Okey, nisab kat sini artinya nisab persaksian. Nisab persaksian ialah dua orang saksi lelaki, okey, ataupun kalau satu lelaki dan bersama dengan dua perempuan. Okey. Ataupun kalau satu naik saksi, yang satu lagi bersumpah. Okey. Jadi pemilikan itu dah sah dah, tak ada masalah. Perkara ini tidak dikira dalam urusan potong tangan dalam kes curi. Kenapa? Kerana tidak boleh disabitkan hukuman potong tangan dalam kes curi kecuali dengan dua orang lelaki. Okey. So kat sini maknanya mereka membezakan antara antara hak dan hudud. Kan, kalau hudud tu dia tak boleh main-main. Kalau hak tu bukan boleh main-main, tapi kalau hak tu macam ringan sikit. Kalau hudud tak boleh, kena tegas. Okey? Begitu juga. Boleh faham insya-Allah? Boleh? Tak berapa faham? Kurang. Apa? Macam mana? Boleh tak? Susah kalau jawab tanya soalan dia semua bakat tak apa nak jawab ni, maksudnya kurang faham kot agaknya kan. Ya. Tapi tak apalah, yang pentingnya kat sini macam saya sebut tadi, berkenaan dengan harta. Kan, kalau seorang tu mengaku ataupun naik saksi ini harta dia, kan tuan punya pun kata ini harta saya, bersumpah ni harta saya. So kerajaan boleh putuskan, mahkamah boleh putuskan, okey ambil harta ni. Tapi datang seorang tu, dia kata saya nampak dia mencuri. Kan, seorang lagi tu dia tak nampak, tapi saya bersumpah dia mencuri. Boleh tak? Tak boleh. Kena dua-dua nampak. Okey. Apa beza dia? Macam saya sebut tadi adalah macam satu benda yang dimiliki. Yang sini pula satu benda yang dilaksanakan hukum. So nak laksanakan hukum kena teliti. Okey, hukum maksudnya hukum apa dia panggil? Bukan hukum, hukuman. Laksanakan hukuman potong tangan kan. Kalau silap boleh nak cantum balik. Tak ada lah. Kan, tak ada cantum balik lah. Tapi kalau yang harta tu tersilap, tak apalah, tukar nama balik. Boleh. Kan? Kalau potong tangan silap, dia ada berapa? Rasanya dalam 24 hours, 24 jam. Okay, itu pun dengan syarat agaknya kan, tangan itu dijaga. Kan, dan tidak tangan yang maknanya tangan yang tercabut tu dijaga dengan betul dalam masa 24 jam. Dan ni panggil apa ni?
pergelangan tangan itu ada caranya lah, barulah boleh nak sambung balik kan. Tapi kalau dah potong tangan kemudian dia celupkan dalam minyak untuk nak untuk nak nak hentikan pendarahan, dan penumbuhan sel-sel tu nak cantum balik, tak ada dah. Jadi tak boleh main-main. Bukan tak boleh main-main, tak boleh tak boleh buat kecuali dengan cara yang teliti, iaitu 2 orang saksi. Kalau macam pemilikan harta tadi, seorang saksi, seorang bersumpah, okey. Begitu juga jika seseorang mengaku mencuri, 1 kali pengakuan, dia datang, dia kata saya mencuri, dia sebut sekali, maka harta itu akan sabit sebagai harta curi lah. Kita kira kita curi, okey. Namun potong tangan tidak sabit, sehinggalah dia mengaku 2 kali pengakuan. Dia mengaku 2 kali baru jadi. Ini dalam perbincangan fiqh, nak pastikan benda tu. Bahkan kalau kita nak tambah sikit, kalau dia tarik balik pengakuan dia, nak kira macam mana? Tak boleh, kami dah rekod dah kan. Penulis dalam mahkamah semua dah rekod, dah tulis dah. Mana boleh tarik balik? Ingat main-main kat mahkamah ni. Gitu, boleh tak? Tak, dia dah tarik balik. Tarik balik. Tak apa, pergi. Padam balik. Kan? Ini diambil daripada kisah sahabat yang berzina mengaku, dan Rasulullah SAW melaksanakan hukuman hudud rejam ke atasnya kerana dia telah berkahwin. Masa rejam tu dia lari. Bila lari, sahabat ligan. Sahabat kejar kan. Baling batu tak jadi. Seorang ni dia ambil apa? Dia ambil tulang unta. Dan dia agaknya jenis sharpshooter kan. Mana penembak tepat dengan dia baling betul-betul kena tulang tu dekat orang tu dan meninggal. Sahabat tersebut meninggal. Bila berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, apa Nabi cakap? Halla taraktumu, alangkah baik sekiranya kamu tinggalkan dia. Maknanya lepaskan dia. Daripada situ para ulama mengatakan at-tarajuk, kalau seseorang tu dia tarik balik pengakuan dia, maka kita terima. Sebagaimana kita terima pengakuan dia, esok dia tarik balik, kita terimalah penarikan pengakuan dia tu. Begitu juga dengan dakwaan khulu'. Khulu' ni apa dia? Perpisahan antara suami isteri kan. Dia ada cerai, talaq, cerai suami yang sebut. Ada apa lagi? Ada fasakh. Fasakh ni siapa buat? Hakim yang buat. Hakim. Dan ada khulu'. Khulu' siapa buat? Isteri yang buat. Dan bila isteri buat, dia kena bagi apa? Kena bagi mas kahwin dia tu. Tengoklah, kalau mas kahwin dia sikit, RM20 senang lah kan. Tapi kalau mas kahwin dia banyak tu, mungkin susah sikit kan. Tak apa. Jika didakwa oleh suami dan dia datangkan saksi yang bersumpah dengannya, atau seorang lelaki yang naik saksi, atau 2 orang perempuan, maka sabit, maknanya diterima khulu' itu kerana dia mendakwa menerima gantian harta. Dan perkara itu menjadi jelas dengan pengakuannya. Namun jika didakwa oleh isteri, maka tidak sabit, kerana khulu' nisabnya adalah 2 orang lelaki yang adil. 2 orang lelaki yang adil. Maknanya kat sini kita faham secara umumnya, detail kita tak pergilah. Secara umumnya, bila nak sabitkan hukum ataupun nak jatuhkan hukum pisah suami isteri, dia bukan hukum yang macam kita sebut tadi kan. Maknanya boleh hari ni jatuhkan, esok tarik balik, tak ada. Macam harta tu bolehlah nak tulis nama yang ni, esok tukar nama yang ni kan. Potong tangan boleh tak? Hari ni potong tangan, esok sambung balik, boleh? Ini bukannya Transformers kan. bukan robot ke apa, tak. Begitu juga di sini. Kalau dah pisah, hari ni mahkamah pisahkan, esok mahkamah sambung balik, boleh? Dia bukan main-main kan. Dia bukan, maknanya memang semua bukan main-main, tapi ini lebih serius lagi. Ini adalah urusan yang serius. Jadi kalau lelaki tu kata okey lagi kan, kerana dia dah macam dia dah terima, mendakwa dia dah terima harta dengan seorang lelaki lain, ataupun kalau tak ada seorang lelaki, 2 orang perempuan, dia kena datangkan orang apa semua. Tapi kalau perempuan tu dia dakwa, maka tak boleh. Perlu ada 2 orang lelaki yang adil. Berkenaan dengan contoh khulu' tadi kan. Kebiasaan di Malaysia ni,
Biasa masa akad nikah, suami dia akan membacakan taklik. Taklik tu berkaitan dengan ni lah, tentang khuluk ni. Aha. Tapi tak cerita pasal dua saksi. Dia cuma kata bila isteri datang ke mahkamah syariat dengan membayar RM10 ataupun berapa ringgit untuk negeri, maka tertalaklah dia dengan talak dan talak khuluk. Sekiranya saya meninggalkannya selama beberapa bulan tanpa sebarang nafkah dari saya atau pihak saya, kan, ingat lagi tu kan? Ya, maka nak kahwin tu ya, kan? Maka apa jadi? Maka dia jatuhlah, dan pihak isteri pergi dengan bayar sekian, jatuhlah apa, khuluk tadilah lebih kurang, kan, ataupun tebus talak. Sebenarnya benda tu tidak semudah yang dibaca. Kerana kat sini dia akan kira betul ke suami tak bagi, kan? Okey. Dia akan kira pula macam mana berlakunya perpisahan tu. Okey, betul ke suami tak bagi? Berapa lama suami tak bagi dan sebagainya? Betul ke keluarga dia tak ada kontak langsung? Kan dalam benda-benda tu semua. Katalah dia tak bagi 2 bulan. Dalam tu 3 bulan. 2 bulan setengah dia bagi 100. Terbatal lah tu, kan? Okey. Dia tak bagi langsung. So benda-benda tu banyak kat situ. Namun apa pun, kita kena tahu kat sini ada syarat nikah dan syarat dalam nikah. Okey, syarat nikah tu biasa. Syarat nikah apa dia? 5, kan? Apa dia? Suami, kena ada suami, kena ada isteri. Dia tak boleh suami-suami, tak boleh. Atau isteri-isteri, tak sah nikah tu. Suami, bakal isteri. Kemudian wali, 2 orang saksi dan mahar, kan? Mahar dengan apa tadi? Akad tu. Okey. Akad tu merangkumi benda ni lah. Okey. Jadi dengan itu apa saya sebut tadi ya? Syarat dalam itu adalah syarat nikah. Syarat dalam nikah apa dia? Syarat dalam nikah ni, semasa nak akad, kan, dia syarat nikah dah siap semua dah, kan? Wali pun ada, 2 orang saksi pun ada, pengantin lelaki yang tengah sejuk ni pun ada, kan? Pengantin perempuan yang apa dia, bersedia ataupun ada apa lagi ya? Mas kahwin pun ada. Tinggal akad nikah lah. Okey, semasa akad nikah tu apa dia? Sebelum tu kejap, okey. Akad nikah ni kita akan buat berdasarkan syarat. Ada apa syarat tak? Jadi suami kan sebut ada syarat. Syaratnya ialah sekian sebutlah. Okey. Syarat yang tak melanggar agama Allah. Contohnya syaratnya ialah petai tak boleh masuk rumah saya. Macam lelaki orang Arab, kan, dia tak suka petai. Ataupun dia kata durian tak boleh masuk rumah saya. Ya, itu syarat dia. Wajib. Asalnya mubah, kan, asalnya dibenarkan. Tapi bila dah terima, isteri tu terima syarat tu, tak apalah, kan, orang Arab bukan senang. Okay? So terimalah. So bila terima tu, maka tak boleh. Kalau teringin, kena makan kat rumah mak dia. Okay, jangan makan kat situ. Kalau dia makan, dia dah melanggar, okay, dah berdosa kat situ. Satu lagi, siapa dia? Yang isteri tu pula, dia mensyaratkan beberapa perkara, okay, dan antara yang boleh disyaratkan oleh bakal isteri ialah dia kahwin. Kahwin dengan saya boleh, tapi selagi saya hidup, hanya saya lah. Gitu, kan? Okay? Dia kata okey, kan, boleh. So dia kena apa? Kena terima syarat, kena laksanakan syarat tu. Ini bukan melanggar apa? Hukum poligami, tidak. Ini adalah menepati syarat dalam nikah, bukan syarat nikah. Syarat asyurut fin nikah dengan syurutun nikah lain. Syarat nikah 5 tadi. Syurut dalam nikah dia boleh jadi berapa banyak yang kita nak letak. Contohnya, nak kahwin dengan saya boleh, tapi saya tak nak keluar dari Malaysia. Biasanya orang tak sebut sangat yang tu. Kalau dia orang Mekah, mungkin dia akan sebutlah, nak kahwin dengan saya boleh, tapi saya tak keluar dari Mekah, ataupun tak keluar dari Arab Saudi. Okay? Pasal dia duk fikir dia ni mesti nak bawa balik ke Malaysia, kan? Tak. Dia tak nak. Contohnya, kan, kita kena ikutlah. Okay? Jadi kalau dia bawa kita keluar, kan, isteri tu boleh tuntut. Pergi mahkamah boleh pisahkan. Okay? Tapi kalau suami tu bawa, isteri tu tak tuntut, dia redha, tak ada masalah. Tak? Dia maknanya dia membatalkan syarat dia, tak apa lagi lah. Okay? Okey, selesai yang tu. Kat mana tadi?
Okey. Seterusnya, tadi jawab soalan apa saya pening. Jawab soalan apa tadi? Apa soalan dia tadi? Huluk. Yang dimension sebab dalam ni. Okey, jadi betul. Jadi bila kita dah baca benda tu, kita kena berpeganglah dengan benda tu. Jadi dia sebenarnya ada option. Masa dah akad nikah semua, lepas tu baru dia suruh baca kan. Boleh saja kita kata saya tak nak baca. Boleh. Jadi juru nikah kata tak kena baca. Siapa yang wajib kan? Saya tak nak baca. Kena buat kering sikit lah kan. Yang tak nak baca, tak sah nikah. Semua tadi dah kata sah dah. Takkan nak tarik balik? Saya tak nak baca. Baca juga. Tak nak, tak tahu. Baca juga, itu dengan keluar kan. Contoh kan. Dia tak boleh buat apa. Betul. Saya sebutlah kalau nak, kalau tak nak yang tu kan. Boleh, benda tu boleh. Okay. Dan sebenarnya saya nak cerita kat sini. Kalau tak baca pun, katalah tak baca kan. Okay. Isteri tu boleh tak tuntut sesuatu? Boleh tak tuntut khuluk kalau tak baca pun? Boleh. Jadi kadang-kadang bila salah faham tu akan menimbulkan salah faham. Sedangkan isteri tu kalau dia tak setuju, dia tak compatibility, dah tak ada dah antara isteri dengan suami tu dari pihak isteri, dan dia tak nak, dia boleh tuntut khuluk. Siapa kata tak boleh? Boleh. Kan? Dengan suami dengar, biar betul Ustaz ni. Betul, bukan main-main. Kan ada hadis yang Sahih Bukhari ataupun Muslim, seorang perempuan datang mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak merasakan aib pada suami saya fi dinin wala khuluq, agama pun dia okey, akhlak pun dia okey, walakinni akrahul kufra fil iman, tetapi saya tak nak kufur dalam iman. Saya tak nak kufur dalam Islam. Okey. Dan beberapa riwayat mengatakan wa kana damiman, ataupun suami dia tu yang tak berapa handsome sangatlah. Gelap gitu. Ada beberapa riwayat gitu. Nampak tak? Dia bukan agama, bukan masalah agama, bukan masalah akhlak. Dari sudut agama tak ada masalah kan, dari sudut akhlak pun baik. Tapi dia tak boleh kan, dia chemistry tak ada kan. Itu bahasa doktor lah kan. Okay? Jadi kalau dia kata cukup tak larat lah, tak boleh. Okay? So dalam kes ni apa dia? Kalau pergi ke mahkamah, pergi jumpa Rasulullah kata kau kena redha kan, tak ada. Nabi kata boleh tak bagi balik semula? Kamu bagi balik semula mas kahwin dia. Apa dia? Boleh. Apa dia? Kebun yang dia bagi kat saya, tu mas kahwin. Saya boleh bagi balik. So Nabi panggil dua-dua, ambil balik kebun ni, mas kahwin tu, dan ceraikan dia. Okey. Kat situ ada khilaf lah sikit kan. Khuluk akan jatuh atas dasar cerai ke atas dasar khuluk, tu cerita lain lah. Yang pentingnya bila datang dari pihak perempuan namanya khuluk, dan dia tebus tu maksudnya dia bagi balik semula mahar dia. Okey, tak ada songel-songel kat situ. Mana Nabi tak kata tak boleh gini, tak ada. Kan Nabi kata tak boleh, tak mampu. Pasal ialah zaman bila orang cakap straight, kita kata saya tak mampu. Tak mampu. Maksudnya tak mampu. Tapi zaman sekarang ni mampu tak? Nak tetap tu mampu. Gitu kan. Saya sebenarnya kan dia kata Kak mampu tak kalau orang tanya kan, awak mampu kan nak duduk dengan dia? Nak kata tak, tapi dah tak kan, mampu. Gitu. Tak tu tak keluar. Jadi kita nak ukur apa? Mampulah. Benar tak? Orang datang, ustaz saya nak kahwin, isteri macam mana? Isteri okey? Dia tengok kita tu, lelaki tak okey, tapi okey ustaz. Bila isteri okey, kahwin lah. Poligami lah lagi, bagus lah kan. Tapi dia tengok tak okey, itu masalah. Nak cakap yang betul. Nak tahu hukum, cakap yang betul. Kadang-kadang orang tanya, ustaz, orang bagi duit ni untuk sekolah kan, boleh tak bagi gaji guru? Dia kata tak boleh. Dia kata boleh ke tak boleh? Dia kata tak boleh. Dia kata tak boleh, tanya saya buat apa? Tak boleh lah. Tapi cek balik, bukan. Sebenarnya orang yang bagi tu kata untuk sekolah kan, okay? Tapi dia tak kata tak boleh untuk sekian-sekian, okay? Dan boleh pula kita call dia nak kepastian. Dan kalau kita call dia kata okey, kenapa nak larang benda tu? Sebagai contoh lah kan, kadang-kadang orang bagi kita orang belilah satu benda kat kita. Orang beli benda ni katalah RM10 kan, dia bagi RM15. Saya sebut RM10 tadi. RM5 tu untuk anak-anak kan, biasa orang sebut kita kan, RM5 untuk anak-anak. Okay, kita okey ambil lah. Kita gunalah duit tu
anak-anak semua makan semua dah okey kan, tapi kita perlu satu benda lain. Perlu contohlah, perlu beli bateri untuk touch and go dengan RM5 tu. Rasa-rasalah kalau tanya dia balik, dia kata boleh ke tak boleh? Ha? Dia kata, "Allah Ustaz, saya sebut tu bukannya untuk anak." Maknanya Ustaz gunalah pandai-pandai. Betul tak? Secara urufnya, secara adatnya begitu. Jadi itu tak ada masalah. Lainlah kalau dia kata, "Ustaz, anak-anak sahaja Ustaz lah." Ustaz dengan isteri tak boleh, anak je. Tak ada. Saya rasa tak ada lah orang kata ini rezeki anak Ustaz. Maknanya anak tu dengan bapak sekali lah kan, betul tak? Dengan mak sekali. Okay? Jadi begitulah lebih kurang. Maksud saya tadi, kalau siapa yang baca tu ikut je lah, tak ada masalah kan. Okay? Tapi siapa yang tak baca pun sebenarnya dia bukan selamat. Bukan selamat maksudnya, kalau dia buat tak betul pun isteri dia berhak untuk nak tuntut. Kalau semata-mata tak compatible, dia boleh tuntut. Apatah lagi kalau memang kita buat tak betul kat dia. Tak? Nak nafkah tak bagi, apa semua tak bagi, kita nak tuntut khuluk. Isteri tu nak tuntut khuluk. Kalau faham tak maksud saya? Kalau dari sudut agama tak ada masalah, dari sudut akhlak tak ada masalah. Tuntut khuluk kerana dah tak serasi dah. Nabi benarkan. Apatah lagi kalau agama ada masalah. Apa lagi tadi? Agama dengan akhlak ada masalah. Tuntut. Lagilah akan dilepaskan, betul tak? Okey. So kat sini hubungan suami isteri itu dia adalah hubungan yang bukan hubungan halal haram. Dia adalah hubungan apa? Toleransi. Betul tak? Kan sebab tu Nabi sebut la yafruq mu'minun mu'minah. Seorang lelaki tak sepatutnya benci kepada seorang mukminah, iaitu isteri. Kalau dia redha kalau dia benci satu akhlak, dia akan redha akhlak yang kedua. Kan? Akhlak dia bila bercakap tu sakit telinga tu kan, itu memang tak sukalah. Tapi bila masak sedap pula. Kan bila dia cakap tak sedap, tapi bila masak makan sambil dia cakap sedap pula. Contohlah kan. Tak apalah, sabar jelah. Okey. Dan begitu juga dengan isteri tu, dia kena fikirkan. Dia jangan membuat kufrul ashir, kufur nikmat suami. Kan, suami buat begitu banyak kebaikan, bila buat tak betulnya, abang ni mana buat baik, tak pernah buat baik. Yang hari tu, iyalah juga, tapi tak, hari ni tak ada. Jadi kan, okey. Benda-benda gitu, kufrul nikmah, kufrul ashir ini adalah tu benda yang perlu dihindari oleh wanita. Okey. Baik. Para ulama berkata, seorang anak itu mengikuti bapanya dalam nasab dan mengikuti ibunya dalam kemerdekaan atau perhambaan, dan mengikuti dalam agama yang terbaik antara dua ibu bapanya. Ini kira huraian ulama kita berdasarkan kaedah ni lah kan. Okay, kalau seorang anak tu katalah bapak dia merdeka, mak dia tak merdeka, mak dia hamba. Okey. Bila dah lahir anak daripada situ, okey, anak tu bin siapa? Bin bapak dia lah, betul lah. Tak ada masalah. Tapi hukum dia apa? Hukum dia merdeka atau hamba tu berdasarkan pada mak dia. Okey, bila meninggal mak dia, barulah dia selesai ataupun dia merdeka. Okey. Dan mengikuti dalam agama yang terbaik antara dua ibu bapanya. Kalau hakim nak tunjukkan, contohlah satu family ni dia macam mana? Anak dia kecil kan, anak kecil lagi. Okey, dan salah seorang masuk Islam, seorang lagi tak Islam. So dia ikut siapa? Kalau dalam mahkamah yang Islam, dia akan kirakan mengikut yang terbaik, maknanya Islam. Okey, terbaik ni tak sebenarnya Islam dengan kafir sahaja, mungkin juga antara kafir dengan kafir, maknanya Nasrani dengan Majusi. Dia kirakan ikut Nasrani. Okey, kerana Nasrani jauh memang lebih baik daripada Majusi. Majusi sembah api kan. Tak ada langsung kesan dari langit tu. Tapi kalau Nasrani ada juga kesan dari langit asalnya. Okey, walaupun kemudian diselewengkan. Teruskan lagi. Anak mengikuti dalam urusan kenajisan dan pengharaman makan. Ini anak binatang lah, bukan anak orang. Okay? Jangan faham anak orang pula. Macam mana dia ikut bapak dia najis, mak dia tak najis. Bukan itu. Anak binatang. Faham Baca lagi. Yang terburuk antara dua ibu bapanya. Contohnya baral. Baral ni apa dia? Baral bukan bodoh tak. Baral ialah kacukan antara
himar dan faras, ataupun keldai dan kuda. Keldai kahwin kuda, keluar baral. Okey. Keldai kahwin kuda, keluar hasilnya baral. Okey, baral. Kata jamaknya adalah biral, wal biral. Okey. Kita guna kalau kita sebut keldai tu dah kira bodoh kan. Kalau nak marah lagi baral kan. Itu. Tapi kalau kita tak sebut pula kalau bodoh kuda, tak ada kan? Tak ada. Okey. Lembu mungkin. Kisah apa pun, baral ikut himar dalam kenajisan dan pengharaman dimakan, dan tidak ikut kuda. Okay? Kuda kan tak najis, kuda kan boleh dimakan. Okay? Himar boleh dimakan tak? Himar ada dua jenis. Apa dia? Himar yang boleh dimakan iaitu himar wahsyi. Himar maknanya keldai yang yang liar. Kuda belang tu ada, kuda belang tu adalah himar. Okay? Kalau dia liar, okeylah. Dan ada juga keldai yang memang liar, yang belum lagi dijinakkan. Okey. Kuda belang tu pun kalau dia dah dijinakkan, dia jadi jinak. Okey. Haram makan. Kalau dia apa? Kalau kuda belang tu masih lagi liar, halal makan. Okey. Itu dalam nasnya sebut begitu. Okey. Dia punya hikmah itu ulama kita sebut kena mengaji kitab fiqh. Okey. Tapi kita nak sebutkan kat sini, kuda tak ada masalah. Kuda boleh makan. Jadi kalau baral ni hasil kacukkan antara kuda dengan himar ataupun dengan keldai, keluarlah baral. So baral ni apa hukum dia? Boleh makan tak? Tak boleh. Dia ikut yang najis, iaitu himar. Ya. Dalam tengah-tengah kita fikir dia sebut tentang dajjal juga, Ustaz. Kalau anda silap dalam kitab fiqh sebenarnya kata asal dajjal ni haram dimakan, tapi bila diternak, bila jadi halal, bila makanan dia terjaga. Sebab bila dajjal ni, bila ayam ni, especially terutama ayam kampung lah, dia makan najis, dia makan macam-macam benda yang kotor kan. Jadi adakah dia macam mana sekarang ayam sekarang lah yang dia makan? Okey. Yang disebutkan dalam perbincangan kitab fiqh itu ialah binatang yang dia panggil apa sekejap Jallalah. Okey. Jallalah ni ialah binatang yang makan kotor. Dia tak semestinya apa tadi? Ayam, dajjaj. Macam ayam. Kan ikan keli ke apa benda ke kan, kalau dia makan kotor kan. Kotor ni macam macam apa? Ni apa dia? Ulat. Cacing ni kotor ke? Betul ke tak? Hai. Khilaf ulama ke apa? Kan? Ataupun ijma' sukuti antara dua lah. Ijma' secara senyap ataupun khilaf ulama kan. Cacing. Cacing ni kita tak kira pada kita kotor lah, pada ayam ni tak kotor. Kan? Tapi yang kotor tu ialah najis. Kan contohnya adalah tarik ke apa ke benda tu. Okay? Dia makan benda tu. Dia najis haiwan yang halal. Najis haiwan yang halal. Dia bukan tarik dia. Okey. Tapi kalau dia makan benda-benda yang katalah ada kadang-kadang najis orang ke najis yang yalah binatang yang tak halal tu, dia makan. Okey. Jadi bila fizikal itu dah banyak daripada situ, dia jenis suka makan benda tu. Dia binatang tu bukan dia ke apa, binatang tu akan jadi jallalah. Jallalah ialah yang kebanyakan dia kebanyakan fizikal itu daripada najis. Yang ni kena kuarantin untuk masa tertentu. Okey, lepas tu barulah dia jadi binatang yang bersih kembali, boleh dimakan. Okey. Tak kira lah dia binatang tu ayam ke, lembu ke apa ke, kita tak kira. Okey. Binatang yang boleh dimakan lah. Bahkan ada hadis yang seorang sahabat bila dia tengok dia tengok seorang sahabat bukan, seorang lelaki lah pergi makan di satu hidangan para sahabat. Okay, dia nampak ayam, dia tak makan. So sahabat tu kata, kenapa tak makan? Kata, saya nampak ayam ni tadi makan dia yang karut lah, benda yang najis lah kan. Okay. Dia kata makan. Aku nampak Nabi makan kan. Saya nampak Nabi makan, takkan kau tak nak makan? Makan tu. Biar itu benda lain. Okey. Mana mungkin dia nampak makan cacing apa semua benda tu kan. Tapi kalau memang makan najis,
Okey, maka perlu dikuarantinkan untuk jadi bersih kembali, barulah jadi halal kembali, insya-Allah. Okey. Okey. Begitu juga binatang, kacukan antara serigala dan dubuk. Dubuk ialah hainia. Tahu hainia kan? Hainia tak tahu? Okey. Serigala tahu Serigala tahu Okey. Dubuk ni dia binatang yang kalau pergi dekat dekat zoo ke, kita akan jumpa satu bahagian tu. Macam ni je hainia? H-Y-E-I-N-A. H-Y-E-N-A. Sebut je Haina. Okey, H-Y-E-N-A. Siapa tak pernah tengok tu, sekejap lagi buka dalam internet kan, H-Y-E-N-A. Binatang ni dia punya kaki belakang dia pendek sikit, kaki depan dia tinggi, dan dia lari pun macam sengit sikit. Okey, binatang ni ganas. Kalau dia makan mangsa dia, tak sempat mangsanya mati kan, dia dah makan dah. Kan? Boleh tengoklah National Geographic apa semua. Walaupun National Geographic ni banyak masalah kan, tapi tak apalah. Masalah tu kita tolak tepi dulu. Yang macam Mother Nature kan, this disaster was caused by Mother Nature. Mana ada Mother Nature? By the Creator kan, ada tak Mother Nature? Itu semua adalah nak proses untuk nak brainwash akal orang Islam. Akhirnya Mother Nature ni, kenapa jadi ni bang? Ni Mother Nature lah kan. Mana ada Allah yang menjadikan. Okay? So kita balik pada kacukan antara serigala dan dubuk. Serigala duduk satu bilik dengan dubuk, keluarlah satu binatang ni, tak tahulah nama dia apa kan. Nak kira apa? Dia dikira, binatang itu dikira najis mengikut serigala. Okey, haram dimakan mengikut serigala. Dubuk ni, Ustaz kata tadi dia pemangsa. Memang dia pemangsa. Halal lah kira? Halal. Ni memang orang jadi pening kan. Dubuk ni kalau tengok dia macam serigala, macam anjing. Okey, bertaring macam anjing. Sama. Tapi di situ ada satu pengecualian. Kan? Hadis-hadis Nabi menunjukkan dubuk itu halal. So kita nak buat apa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Betul tak? Yang beriman dengan ghaib. Hadis Nabi ghaib ke tak? Hadis Nabi kita baca. Yalah, hadis Nabi tu memang kita baca, tapi proses hadis Nabi tu adalah proses ghaib. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak bercakap berdasarkan hawa nafsu. Apa yang dituturkannya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Bila Nabi kata halal dubuk, macam mana sebut dia? Haina. Betul. Haina kan. Bila halal haina ataupun dubuk ni, artinya halal lah. Orang kata ni sama macam serigala. Serigala haram, ni haram. Tak, itu kias akal apa? Nabi kata serigala memang haram. Kilab, kalb semua haram. Okay, tapi dubuk dibenarkan. Sehingga kan Al-Imam Syafi'i mengatakan apa? Mengatakan apa yang dianggap baik oleh orang Arab adalah baik. Bukan apa yang dianggap baik oleh orang Melayu. Kan? Bani Tamim Melayu lah kan? Tanah Melayu tak, bukan itu. Kan? Bukan dianggap oleh orang Jawa, oleh orang tu baik, itu baik. Tak. Apa yang dianggap baik oleh orang Arab, itulah baik. Halalan apa? Halalan tayyibah. Tayyibah ni baik kan? Halal dan tayyib. Okay? Jadi orang Arab pada zaman Rasulullah, mereka menganggap apa? Menganggap dubuk adalah halal tayyib. Nabi memperakui. Bila Nabi memperakui, apa jadinya? Jadi apa? Jadi halal. Jangan tengok tak ustaz, tapi saya tengok dia dengan kucing macam sama. Jadi kalau dia kalau dubuk boleh, kucing pun boleh lah ustaz. Tak. Ini bukan agama kita punya. Ini Nabi Muhammad punya yang bawa pada kita kan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ini antara yang orang akan persoalkan. Kita kata senang aja. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Sebelum yuqimuna salat, yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan ghaib. Apa yang Nabi cakap kami terima semua. Sebab tu bila Isra' Mi'raj kan, para sahabat semua dah, hari ni Abu Bakar akan murtad. Betul tak? Okey. Jumpa Abu Bakar. Ya, sahabat kamu ni kan, maknanya ni lah Muhammad duduk kata apa? Dia pergi ke mana? Ke Palestin sehari semalam. Kami pergi sebulan, balik sebulan. Naik apa? Unta. Dia kata semalam tu pergi balik. Nabi Abu Bakar kata apa? Adakah Muhammad ataupun Rasulullah cakap yang itu? Itu kena cakap betul ke? Nak pastikan berita tu. Ya, itu yang dia cakap.
In qalahu faqad sadaq. Kalau dia kata yang itu, maka dia telah bercakap yang benar. Benda gaib tak ada masalah. Saya beriman, bahkan mengatakan lagi, saya beriman tiap-tiap hari ada wahyu turun naik. Turun lah, tak naik kan. Wahyu turun kan dari Allah melalui siapa? Sama ada terus ataupun melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Tiap-tiap hari saya beriman dengan benda tu. Yang kamu duk kufur tentang benda tu, aku beriman. Takkan yang ni aku tak terima. Sama kan? Okay? Jadi kita halal kuda, halal. Okay? Halal keldai. Keldai yang apa? Yang liar halal. Keldai insi, himar al-humur al-insiyah. Himar manusia, maknanya himar yang dah rapat dengan manusia, itu haram. Lepas tu disebut pula, Nabi pun sebut apa? Dubuk ataupun hainya adalah halal. Kita pun kata halal. Sebagaimana saya menghalalkan kuda, di sini pun saya menghalalkan berdasarkan dalil, bukan berdasarkan perasaan saya. Okey? Baik. Begitu juga permasalahan yang membezakan urusan jual beli, sewa, perkongsian, syarikat, pemberian iaitu tabarruk dan sebagainya. Jika akadnya mengandungi halal dan haram, atau antara apa yang dimiliki oleh akad dan yang tidak dimiliki oleh akad, maka ianya sah. Contoh yang dimiliki ni, saya nak jual ni remote control, siapa nak beli? Kita pun berakad jual benda ni, padahal ni bukan milik saya. Mana boleh saya nak jual sesuatu yang tak dimiliki oleh akad jual beli ni? Okey, tak boleh. Okey. Dan pada yang dimiliki oleh akad, sama ada kerana pemilikan maupun kewalian. saya nak kahwinkan anak abang ni, siapa nak kahwinkan dia? Contohlah saya sebut kan. Okey, saya nikahkan engkau, aku nikahkan engkau dengan anak abang ni. Kan? Semua cakap sah, cakaplah sah macam mana pun tak sah. Pasal apa? Saya bukan wali dia. Abang tu lah wali dia. Kan, bapa kepada anak dara tu, dia lah walinya ataupun janda tu. Okey. Dan ianya terbatal dan tertolak dalam bahagian yang satu lagi. Maksudnya bahagian yang dibenarkan terima, disahkan. Bahagian yang tak betul tu tak sah. Okey. Ada contoh kat sini kalau tak silap. Tak ada contoh. Okey. So maksudnya ada bahagian yang dibenarkan, ada bahagian yang tak dibenarkan. Contohnya kita jual banyak barang macam tadilah. Remote control dengan air, okey, dan sebagainya saya jual. Okey, telefon ni saya jual sah. Yang ni jual tak sah. Pasal apa? Pasal bukan barang saya. Siapa yang beli ni kena batalkan balik semula. Satu lagi yang berkaitan dengan kaedah ini ialah kesaksian anak cucu, furu'. Okey, bila furu' tu furu' usul ni maksudnya yang asas kan, asal. Furu' ni cabang dia. So anak cucu dikira furu', ibu bapa, nenek moyang dikira sebagai usul. Dia tak letak dalam kurungan usul. Kesaksian mereka terhadap yang lain walaupun mereka adil, kena tengok dua keadaan. Apa dia? Tidak diterima jika untuk sesama mereka, namun diterima jika ke atas sesama mereka. Apa maksud untuk dan ke atas? Faham tak maksud dia? Ini bahasa Arab lah. Li dengan ala. Li dengan ala. Against. Kalau ala tu against, kalau li untuk for. Faham tak? For them, against them. Bagi pihak. Kalau against tu bahasa Melayu apa? Melawan atau menentang ataupun melawan ya. Diterima jika melawan sesama mereka. Kalau for bahasa Melayu apa? Bagi pihak. Okey. Diterima bagi pihak sesama. Tidak diterima kalau bagi pihak untuk kebaikan. Kalau untuk kebaikan tak terima. Kalau untuk lawan terima. Faham tak? Bahasa Inggerisnya for dengan against. Kalau dia bagi kesaksian, contohnya kan sekarang ni harta, ada seorang tu dia mendakwa yang letaklah 1 hektar tanah ni, saya bagi contoh lah senang, contohnya benar-benar berlaku lah maksudnya. Ali radhiyallahu anhu, ada seorang Yahudi datang ke mahkamah mengatakan ini adalah tanah saya, bukan tanah Ali radhiyallahu anhu. Ali kata tanah saya. Pergi jumpa Al-Qadhi Shuraih ke? Ada seorang qadhi lah yang masyhur, saya tak ingat nama dia, mungkin Qadhi Shuraih. Okay? Bila jumpa tu, qadhi kata, wahai Ali, wahai Amirul Mukminin, mana saksi? Dia kata apa? Ni anak saya Al-Hasan bin Ali, saksi saya. Apa qadhi kata? Wahai Amirul Mukminin, anak tak boleh jadi saksi. Kenapa? Ini
adalah bagi pihak ayah dia ataupun untuk kebaikan ayah dia. Nampak kaedah dia? Untuk kebaikan ayah dia tak boleh. Pasal ada unsur-unsur kepentingan. Kan? So kat sini tak boleh. Tapi kalau ke atas lain cerita. Kan? Maknanya dia sebut satu benda, macam mana? Ada kisah-kisah yang berkaitan dengan ini saya tak nampak lah sekarang ni kan, pasal masa nak habis lah, dia lambat sikit nak keluar. Tapi kalau ada orang yang sahabat yang mengatakan bahagian ini apa dia sekarang tak keluar lagi contoh lah. Tapi yang pentingnya ialah kalau dia sebut kesaksian, satu-satu kesaksian untuk nak lawan ayah dia ataupun lawan anak dia, kat sini dia ambil kira. Okey, sebaliknya, ni sebaliknya, kesaksian musuh ke atas musuh, musuh against musuh, terima tak? Tak terima lah, pasal mereka dah memang against one another. Dia dah memang bergaduh dah. Nak katalah ada tak musuh dia nak kata, contohlah kalau kata dia ni memang jahat dan memang dia bergaduh pun, betul tak? Yang tadi, ayah saya baik, tu mungkin boleh terima sikit lah. Tapi dari sudut mahkamah tu maknanya ini hak ayah saya, tak terima. Pasal ada tadi conflict of interest kan. Okay. Tapi tidak diterima, kesaksian musuh ke atas musuh tidak diterima, manakala untuk musuhnya diterima. Kan? Al-haqqu ma syahidat bihil a'da. Pepatah Arab mengatakan kebenaran itu ialah apa yang dipersaksikan oleh musuh untuk musuhnya. Okey. Contohnya musuh, dia bermusuhan. Contohnya Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Mereka naik saksi bahawa beliau apa? Alim. Kan? Alim. Dalam masalah golongan Asy'ariyah yang bergaduh dengan siapa? Dengan Al-Imam Ibn Taymiyah. Bila ada masalah, mereka buat apa? Kita ada masalah ni, ada khilaf. Rujuk siapa? Rujuk Imam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ahli sunnah, kan? Aliran salaf. Okay, menentang aliran khalaf, khususnya Asy'ariyah dan yang lain-lain lah. Okay. Jadi bila berlaku pertentangan sini, golongan Asy'ariyah datang. Okay, bila bergaduh lah kan, macam-macam lah kan. Tapi bila dalam perbincangan dalam kelas golongan Asy'ariyah ni, bila mereka tak faham satu benda, apa mereka buat? Mereka akan jumpa Ibn Taymiyah, tolong huraikan mazhab kami. Maknanya hebatnya Ibn Taymiyah ni, yang dia punya yang betul dia tahu, yang tak betul orang lain pun dia tahu juga. Mengikut pandangan Asy'ariyah, ini maksudnya begini. Okey, terima kasih Ibn Taymiyah. Boleh? Lepas tu gaduh lah, kalau gaduh lah kan. Tapi dalam masalah yang berkaitan dengan benda tu, dia akan tanya. Contoh saya nak bagi senang sekarang ni, katalah kita tak setuju dengan Islam liberal, tapi disebabkan kita ni hebat dalam pegangan kita dan memahami Islam liberal. Kalau orang Islam liberal ni, dia tak faham satu benda yang tentang liberal ni, dia datang tanya kita tentang liberal, bukan tentang agama kita, tentang liberal tu. Ni menunjukkan dia dah apa? Dia memperakui kan, dia nak saksi bahawa kita ni memahami apa kesesatan yang ada pada dia. Pada dia kebenaran lah kan. Okey, gitu. Okey. Jadi itulah apa dia kaedah yang ke-31, yang memerlukan kepada sedikit ni lah. Maknanya menuntut kita kalau untuk sampai ke hukum-hukum yang ada syubhat ni ataupun pembahagian-pembahagian, kita kena bahagikan. Kita jangan hukum secara pukal ataupun secara keseluruhan. Keseluruhannya haram, tak. Kena bagi. Kalau haram, yang ni haram, ni halal. Okey, yang halal ni buat sekian-sekian, yang haram buat untuk urusan sekian-sekian. Okey, itu sahaja saya rasa untuk hari ni. Kalau ada apa-apa soalan? Bagar. Sebab untuk kita dengan dia tanpa perundingan kita, lepas tu dia claim cost. Dia claim cost. Kepentingan dia. Maknanya yang berkepentingan kat itu siapa dia? Dia dengan kita ke dia sahaja? Dia sahaja. Kalau yang berkepentingan adalah dia sahaja, dia tak boleh claim cost. Tapi kalau yang berkepentingan adalah kita dan dia, tak ada berunding. Dia di sini nak buat. Tak, kita soalan dia itu, siapa yang berkepentingan kat situ? Dia seorang sahaja ke atau kita? Maknanya berkepentingan sini maksudnya yang memerlukan benda tu siapa? Pakai elok lagi. Dia sahaja. Kita tak perlu benda tu. Tak perlu. Kemudian dia baiki. Okey, benda yang tak perlu baiki. Maknanya itulah.
Okay, dia nak renovate ke apa benda semua, benda yang tak perlu baiki, kemudian dia minta kos daripada kita. Di situ tak boleh. Tapi kalau satu lagi ialah apa dia? Benda tu memang perlu dibaiki, cuma kita merasakan tak perlu. Ini satu hal lah, lain sikit. Benda tu perlu, kita merasakan tak perlu. Okay? Dan dia pun baiki, kemudian dia pun beritahu kat penghulu. Penghulu datang, penghulu cek balik semula kan, tengok gambar sebelum tu apa semua. Penghulu akan putuskan bahawa benda ni tak perlu baiki. Tak perlu baiki, kamu tanggung sendiri. Ataupun benda ni perlu baiki. Dan bila perlu baiki, dia baiki pada kadar yang biasa, kena tanggung bersama. Tapi kalau dia baiki melampaui batas, dia letak pagar elektrik contohnya kan. Pada pagar elektrik pegang tu, bukan pagar elektrik yang buka tu. Okay? Yang tekan tu jadi supaya tak ada, kita nak buat ni supaya betul-betul selamat apa semua kan. Dia cakap macam itulah. Okay? Jadi itu dah melebihi. Kalau melampaui, yang melampaui tu tak dikira lah, yang asal tu saja yang dikirakan. Okey, katalah kita buang kos untuk untuk apa? Untuk pagar elektrik. Pagar kalau kena tu kena cas elektrik. Kalau buang tu berapa? RM500. Okey, kalau kena gantung apa? RM1000. RM500 bagi 2, RM250, bagi RM250 kat dia. Yang RM500 lagi tu tanggung sendiri, pasal tu tak diperlukan. Itu aksesori. Aksesori tak diperlukan. Okey, so kena check benda tu lah. Kena check balik semula, betul ke tak perlu, ataupun perlu, kita kata tak perlu, dia kata perlu, atau siapa yang sebenarnya. Okay? Dan itu kena ada satu pihak yang jadi hakam, ataupun menjadi menjadi pengadil. Masalahnya dia mesej yang kita bagi akaun nombor saya masuk dia. Cerita pula ada ketua kampung kat situ, ada tak? Kalau ada jumpa. Itu yang sebaiknya. Kalau tak ada, tinggi sikit district officer ke apa kan. Dia memang kena buat itulah kan. Memang benda tu orang boleh dakwa macam-macam. Kadang-kadang kadang-kadang urusan tanah kan. Oh, tanah ni dah masuk bahagian saya ni kan. Ni tak boleh ni, kena pagar kat sini. Kita pun panggil orang yang ukur, juru ukur. Okay, esok juru ukur datang pukul 10, waktu semua orang ada okay, datang. Tak apa saya bayar kan. Datang tu seorang pun tak datang. Dan juru ukur tu kata, betul, ni padahal sana tu encik punya, bukan yang kat sini, kat sana tu. Boleh ambil lagi 1 meter lagi. Dia kadang-kadang orang boleh mendakwa. Tapi kadang-kadang bila pengadil datang, yang mendakwa ni pasal dia tahu dia tak betul kan, dia tak datang lah. Itu masalahnya sekarang ni. Kita nak terbalik kadang-kadang tak boleh. Kita bagilah pada satu pihak. Okay, satu pihak. Urusan antara suami isteri pun kena bagi hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Pengadil dari juru unding dari pihak lelaki, pengadil dari pihak perempuan untuk berbincang. Masalah yang orang kata antara suami isteri, apatah lagi masalah tanah lah, itulah ini apa semua. Seeloknya begitu. Okey. Dengan cara baik, relax, perlahan insya-Allah. Okey. Ada soalan lain lagi? Last. Siapa nak balik boleh balik okey. Ya, ada soalan sini jap. Tersedak saya. Cukai memang haram. Kan? Cukai haram. Kan hadis yang kata al-muks ataupun sahibul muks kan tidak akan menghidup bau syurga semua kan. Okay? Tapi kita kena tengok asalnya gitu. Macam kita sebut riba. Riba haram tak? Yalah, tak saya contoh lain. Riba haram ke tak? Haram lah. Okay? Riba. Kemudian cukai haram ke tak? Haram lah. Tapi kena perincikan pula lepas tu. Okay? Para ulama kita mengatakan asalnya haram, tetapi sekiranya katalah harta kerajaan dah tak ada, harta kerajaan tak ada, dan kerajaan perlu mengambil dari rakyat untuk sesuatu, boleh tak diambil? Jawapan dia boleh. Boleh. Okey. Dan satu lagi, ulama kita kata sekiranya kerajaan tak perlu ambil dan dia ambil juga. Kan? Di sini Syekh Al-Imam Ibn Utsaimin, anak murid pada Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, mengatakan kalau dia laksanakan juga, maka kita pun bayarlah. Okay? Kita tak berhak untuk memberontak. Kita hanya berhak untuk bersabar. Bersabar, mendoakan kebaikan. Memberontak tidak sekali. Bukan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Masalahnya sekarang ni ialah, kita pecahkan sikit kan. Okay? Benda ni perlu kepada
pendetailan, keterangan secara agak terperinci sedikit. Apa dia cukai yang boleh, apa cukai yang tak boleh. Okey. Kemudian adakah zakat telah digunakan sepenuhnya ataupun dikutip sepenuhnya, diberikan sepenuhnya. Untuk maklumat, untuk maklumat, kerajaan persekutuan tak ada zakat adalah maksudkan. Benda-benda tu kena ambil kira jugalah. Kena ambil kira. Okey. Kalau dalam sistem asalnya zakat tu dah cukup. Tapi kalau dalam sistem yang ada ni, kerajaan persekutuan dia tak ada zakat. Dia nak repair apa semua macam mana? Kan? Okey. Yang kerajaan negeri ada zakat. Kalau katakanlah boleh buat satu perbincangan, zakat ni digunakan untuk persekutuan juga. Okey. Jadi mungkin banyak masalah akan selesai. Kerana zakat tu banyak sangat. Zakat orang Islam banyak sangat. Okay, kalau bagi sebenarnya zakat orang Islam ni kalau diberikan secara sebenarnya sampai kaya mengikut mazhab Syafi'i ataupun kata-kata Imam Syafi'i, berilah kepada mereka yang berhak sampai mereka jadi kaya. Kalau miskin bagi sampai kaya. Bukan miskin jadi sampai susah, tak, bagi sampai kaya. Yang papa ke dana ni jadi betul papa ke dana kan, beri sampai jadi kaya. Okey. Jadi dalam kes ni semua benda tu perlu lihat kembali. Macam mana, apa, adakah telah dilaksanakan sebenar-benarnya. Okey. Di sini perlu apa? Yang penting kat sini bukannya kritikan, yang penting adalah kombinasi tenaga, usaha. Okey. So kita ulang balik. Zakat perlu kita nak sebut apa? Diperkasakan kembali. Dah okey dah, cuma nak perbaiki semula. Okey, kemudian kalau tak cukup untuk harta kerajaan yang ada, tak cukup untuk nak sediakan keperluan-keperluan, boleh diambil cukai mengikut kadarnya. Okey, kalau dia terlambat lebih kadar, maka kita ada ruang. Apa dia? Memberi nasihat. Kan? YB kita kadang-kadang dia datang. Bila dia datang tu, masa itulah cakap. Jangan masa dia tak ada cakap. Yang masa dia datang tu ada masalah, tak ada masalah YB, okey. Kan? Bila balik tu, masalah banyak, tadi segan nak sebut. Kan? Sebab tu bila orang kata okey, para sahabat tegur Umar depan-depan Umar. Depan-depan Umar kan? Dia tak tegur belakang Umar radhiyallahu anhu arda. Okey, kita tegur belakang. Bila depan shake hand. Gegar tangan tu kan, shake hand. Tapi bila belakang, aku salam tadi terpaksa ya. Kalau tak, macam-macam lah. Kalau tak, bonus tak dapat lah, itulah apa semua. Bila depan tak cakap. Ini antara masalah kita lah sekarang ni kan. Sepatutnya masa jumpa tu lah kita beritahu betul-betul apa yang sepatutnya apa semua. Dia nak terima, tak terima, cerita dia. Lepas tu kalau polisi buat atas dasar-dasar tertentu kena bayar cukai, kita bayar. Dan bila bayar tu, okey, dalam keadaan kita bersabar. Jangan kita bayar dalam keadaan kita nak memberontak. Pemberontakan tak ada dalam Islam. Kalau ada dalam Islam pun bukan dari manhaj ahli sunnah wal jamaah, manhaj khawarij. Dan pemberontakan tidak akan membawa kepada sebarang bentuk kebaikan. Okey, itu secara ringkasnya lah kan, berkenaan dengan cukai. Asalnya haram, tetapi kalau diperlukan diambil mengikut kadarnya. Dan bersyarat-syarat lain lah. Habis harta kerajaan dah tak boleh tu kan. Tapi saya nak bayangkan sekarang ni lah, kalau harta kerajaan habis, kemudian baru nak buat kan, masalah tak? Kena fikir lah benda tu. Mana pakai ekonomi kena fikir benda tu. Cuba bayangkan kita dah hari ni dah tak ada makanan, okey, esok kita laksanakan. Kalau zaman dulu ketaatan yang ada pada mereka, keimanan yang ada pada mereka, minta dia akan bagi. Tapi sekarang ni kan, kalau prasarana kalau tak betul, kutuk kan, kutuk. Tapi bila diminta sesuatu untuk nak backupkan benda tu ataupun nak cover benda tu, tak boleh ni tak, saya yang penting saya dapat hak saya, tapi saya tak nak bagi apa-apa kan. Benda gitulah. Benda ni dia kena dilihat secara menyeluruh. Okey. So kita ambil kata-kata ulama kita secara ringkas tadi, asalnya haram, kalau diperlukan boleh mengikut kerajaan. Okay, dan kalau kerajaan membuat kesilapan, kita bersabar dan kita doa untuk mereka, bagi nasihat. Kalau ada ruang, bagi nasihat. Okay, jangan nasihat belakang-belakang, nasihat depan-depan. Ada orang kata, ustaz, dia panggil semua orang, dia kata, okey, siapa nak cakap lah macam tu. Satu dewan dengar, ustaz. Itu adalah dewan tertutup. Dewan tertutup tak ada masalah. Ini masalahnya ialah bila cakap tu tak sampai kat dia.
Sampai pada kita 5 orang, 6 orang ni, sampai kat kampung kita dah kira apa? Dah panas kan. Okey. Jadi bila datang nanti rosak tayar pancit apa, tayar kereta dia, kena pukul bodyguard dia apa semua. Itu bukan daripada Islam. Tak sebut pun tapi kena pukul. Contoh kan? Itu bukan daripada Islam. Sampai beritahu. Okey. Wallah alam. Ada siapa nak balik boleh balik. Dan nak dengan duit dividen tu. Yang kata riba ada berapa persen yang halal, yang halal katalah 7% halal, 3% halal. 3% halal tu selain daripada guna untuk keuntungan orang ramai, boleh tak kita sedekahkan pada orang halal ke haram? Haram kot. Yang haram. Haram. Yang haram tu boleh kita guna untuk sedekahkan pada orang yang perlukan duit. Yang memerlukan. Okey. Yang duit yang haram ni dia ada tempat-tempat nak bagilah. Contohnya macam tandas, jalan raya, okay, dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, kalau duit yang haram ni, okay, kita ada dua dah sekarang ni. Seorang tu jantung dia berlubang, dia perlukan duit. Duit tu betul-betul dengan harga yang dengan duit haram kita tu, kan? Dengan kita nak bagi tandas, mana lebih elok? Jantung tu lebih elok daripada nak baiki tandas. Biarlah tandas tu bubble sikit pun tak ada masalah, daripada jantung dia rosak. Betul tak? Okey, bagi kat jantung dia. Okey, tapi kat situ dia tak ada duit haram ni, konsep dia adalah bila kita bagi, dia tak boleh harapkan pahala dari situ. Okey, dia bukan dia bagi macam kita nak bagi sedekah. Bila bagi sedekah tu 1 jadi 10 jadi berapa? 100 jadi 700, bukan yang tu. Ini hanya nak melupuskan. Tapi melupuskan dengan membakar itu adalah pembaziran, tak boleh. Okay, jadi melupuskan dia dengan cara yang sesuai. Okay, kalau ada keperluan yang tu semua dah selesai, katalah itu dah di-cover oleh duit zakat ke duit bantuan orang, jangan. Tapi kalau dah bantu masih lagi perlu kat situ dan ada kat kita ni yang kita boleh bagi, bagi yang tu. Okey? Wallahu a'lam. Dengan itu kita tutup dengan tasbihal kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala.